Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada semua yang menonton video saya pada hari ini. Tujuan saya membuat video pada kali ini adalah untuk memberikan dan menerangkan beberapa perkara yang penting yang menjadi sasaran untuk kita melangkah ke hadapan dengan lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, betapa pentingnya kita perlu untuk mengangkat martabat ataupun mengangkat kualiti hidup kita. Ya, setelah kita sekian lama kita berada di kawasan kita ni, Bekalan Hulu dan Keruh, kita dapati bahawa kualiti hidup kita masih lagi pada peringkat yang sama ataupun sedikit meningkat. Ya, tidak ada satu yang signifikan yang berlaku di dalam kawasan kita. Apabila saya berada di luar, saya melihat banyak perkara yang berlaku di luar sana yang boleh dimanfaatkan di dalam kawasan kita. Antaranya ialah pendigitalan kawasan dan juga servis-servis perkhidmatan yang berlaku di banyak kawasan. Ya. Jadi apabila saya balik semula ke kawasan saya, ke kampung saya, kampung halaman saya dapati benda ini tidak berlaku dan selalu sedikit perubahan yang berlaku. Apa yang berlaku hanyalah berbentuk mungkin boleh dikatakan sebagai satu yang sangat minimal yang perlukan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dalam perbincangan saya dengan beberapa orang dan juga orang-orang yang memimpin masyarakat, antara rintihan mereka ialah kerana perubahan yang tidak berlaku ini disebabkan oleh perubahan sikap yang lambat untuk berlaku di kalangan masyarakat kita. Ada yang mahukan perubahan, pembangunan dan sebagainya, dan ada juga yang tidak mahukan pembangunan yang drastik kerana banyak sebab, antaranya katanya mahu mengelakkan daripada harga hartanah meningkat dan sebagainya. Dan bagi saya alasan-alasan begitu sebenarnya adalah alasan yang remeh yang sebenarnya tidak relevan untuk perbincangan. Jadi untuk memacu pertumbuhan Bekalan Hulu dan Keruh ni ke hadapan, kita memerlukan satu usaha yang holistik, usaha yang bersungguh-sungguh dan usaha yang dirangkum ataupun yang dirangkul, yang diangkat bersama, bukan sekadar satu agenda politik sesetengah pihak, tetapi diangkat oleh semua pihak daripada golongan masyarakat, daripada peringkat yang paling bawah sehinggalah ke peringkat yang paling atas, sehingga ke tahap kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Tapi idea ini perlu datang daripada kita di peringkat bawahan. Saya lebih suka pada pendekatan bottom up approach, di mana kita memahamkan dulu masyarakat tentang keperluan kita melakukan perubahan ini. Seterusnya masyarakat itu sendiri melakukan perubahan, melakukan penambahbaikan terhadap diri mereka, terhadap persekitaran mereka, terhadap kampung mereka, dan akhirnya dia akan menjadi suatu demand yang besar. The demanding power, satu keperluan ataupun satu kehendak yang besar dari kalangan masyarakat sendiri untuk berubah, dan ini akan memberikan satu force, satu tenaga pendesak kepada pihak kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi idea yang saya nak bawa ini yang saya perkenalkan sebagai idea digitalizing Keruh ataupun Keruh digital. Ataupun satu lagi istilahnya adalah the virtual version of Keruh. Maksudnya Keruh yang berada di alam maya. Keruh kita ni, kita bawa semua yang ada dekat Keruh ni ke alam maya supaya manusia ataupun orang boleh menikmati ataupun menghayati keindahan Keruh kita ni di dalam alam maya, menyebabkan mereka mahu datang ke Keruh dan memajukan Keruh kita sendiri. Okey. Sebenarnya idea ini saya telah banyak kali lontarkan. Ini memang idea awal di peringkat
peringkat awal. Tetapi saya rasa dan saya yakin insya-Allah kalau kita buat dengan sungguh-sungguh, kita boleh jayakan benda ini. Ya. Dia bertitik tolak daripada apa yang telah pun dilancarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga sebenarnya Perdana Menteri yang sebelum ini dan sebelum ini juga, kerajaan sebelum ini juga pernah mencadangkan supaya diangkat agenda pembangunan digital atau pembangunan the IoT, Internet of Things. Maksudnya ini semua adalah untuk kita menghadapi satu fenomena the IR 4.0, the Industrial Revolution 4.0, yang ada di dalamnya elemen IoT, Internet of Things, dan juga ada di dalamnya elemen AI, Artificial Intelligence. Semua ini dirangkul dan dirangkumkan bersama dalam konsep yang saya namakan sebagai digitalizing growth ataupun the virtual growth dan sebagainya. Ya. Persediaan ini sebenarnya persediaan yang perlu, kerana kita lihat pada masa sekarang COVID-19 yang telah menyerang kita menyebabkan banyak perniagaan sahabat-sahabat kita dan saudara mara kita yang terpaksa berhadapan dengan risiko untuk menggulung tikar kerana mereka tidak bersedia untuk berhadapan dengan satu situasi, satu cabaran yang baru, iaitu mereka tidak boleh lagi berhadapan secara fizikal, mereka perlu berhadapan secara virtual ataupun secara online, secara maya. Jadi apabila orang kampung tidak bersedia, maka akhirnya nanti mereka tidak akan berjaya untuk mengharungi cabaran tersebut. Maka tugasan kita, orang yang agak cerdik sikit ni, yang ada ilmu sedikit ni, dan juga tugasan kerajaan adalah untuk menyediakan platform yang bagi memudahkan mereka ini untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang mendatang. Jadi apa ideanya, apa konsepnya? Konsepnya ialah satu, apabila keruh ini didigitalkan ataupun keruh ini divirtualkan, ya, segala yang ada di dalam keruh ni kita boleh masukkan ke dalam virtual keruh tersebut. Apa dia? Yang pertama ialah kedai-kedai maya. Kedai-kedai maya yang selalunya kita buat sekarang ni, orang banyak berjual beli di dalam Shopee dan sebagainya. Shopee itu seluruh Malaysia. Bagus, market dia ialah besar, tetapi untuk market di local market dia agak tidak sesuai. Jadi saya cadangkan supaya kita wujudkan satu Shopee versi keruh sendiri, iaitu kedai-kedai maya di dalam yang ada di dalam secara fizikal di keruh, kita masukkan ke dalam website ataupun dalam application yang ada, yang kita akan bentukkan dan kita akan bina nanti, ya. Kedai-kedai maya apa contohnya di dalam Pekan Keruh? Kita ada kedai buku ahli, kita ada Daai, kita ada apa lagi? Kita ada DIY, kita ada 7-Eleven, dan semua ini kita masukkan ke dalam digital, di dalam alam maya kita. Okey. Juga pasar-pasar malam, Pekan Khamis dan juga pasar malam yang ada secara fizikal, tetapi kita kena bawa juga mereka ke dalam sistem maya, ke dalam alam online. Juga selain daripada kedai-kedai maya, pasar basah juga saya cadangkan supaya kita wujudkan juga pasar basah versi maya yang ada di dalam website dan juga aplikasi kita. Semua tersebut yang fizikal ada, kita bawa juga dalam bentuk yang maya, virtual. Okey. Selain daripada kedai-kedai, kita juga perlu wujudkan dalam satu website ataupun aplikasi tersebut industri pelancongan. Apa yang ada dalam keruh, dan saya namakan sebagai the 7 wonders of keruh. 7 wonders of keruh, actually banyak lagi, lebih daripada 7, tetapi 7 ini sebenarnya yang ada sekarang ni, yang cuma kita perlu upgrade supaya dia menjadi sesuatu yang menarik. Apa dia benda 7 tersebut? Yang pertama ialah, kalau kita masuk dari Betong, kita akan jumpa dengan kolam air panas. Itu yang pertama. Kolam air panas kita perlu upgrade dia supaya dia akan jadi satu tarikan yang baik. Kita turun bawah sikit, kita akan jumpa dengan Pekan Keruh ataupun kita boleh namakan border town. Border town ni sebenarnya kita sebelum ni, yang selama ini kita ada di sebelah border sana, tetapi ini menyebabkan orang tidak datang ke Pekan Keruh, orang akan pergi ke sana.
Sebaliknya kita nak majukan Pekan Keruh, kita kena bawa semua kedai-kedai tersebut bawa balik ke dalam Pekan Keruh. Nombor 2 ialah the border town. Kita duduk di dalam Pekan Keruh, kita ada Takung, Taman Tasik Takung, itu nombor 3. Kita lajak sikit, kita pergi ke Kampung Selawung, kita ada Museum Istana Reman. Ini pun saya sudah adakan perbincangan dengan kerabat Raja Reman, dan mereka pun bersetuju untuk kita majukan, cuma perlukan sedikit dana. Itu tidak ada masalah, kita akan usahakan. Kita lajak lagi pergi ke Kampung Tasik, kita ada 2 benda di sana. Iaitu yang pertama ialah, yang terkenal di Kampung Tasik ni ialah durian. Durian, kebun durian. Saya belum lagi berjumpa dan bincang dengan pengusaha kebun durian tersebut. Tetapi kita boleh bawakan konsep agro tourism yang kita boleh majukan di dalam Kampung Tasik. Di dalam Kampung Tasik juga, itu dah nombor 4. Satu, air panas. Yang kedua ialah border town. Yang ketiga ialah Taman Tasik Takung. Yang keempat ialah Istana Raja Reman. Yang kelima ialah kebun. Yang keenam ialah Gua Gendang. Yang perlu kita upgradekan. Saya terlibat dalam interview untuk pengusaha Gua Gendang. Apa yang kita tanyakan, yang saya sendiri tanyakan ialah, adakah kemampuan kamu untuk menaik taraf dan memajukan Gua Gendang sebagai satu tarikan kunjungan? Dan mereka katakan boleh. Dan itulah sebenarnya expectation kita, untuk kita majukan lagi, upgrade Gua Gendang untuk dijadikan satu adventurous tourism attraction. Okay. Seterusnya ialah di Kuak Hulu, Gunung Elang, dan juga orang panggil ke Gunung Sejuk. So di sana ada satu kawasan yang cantik untuk kita jadikan sebagai ecotourism, adventurous ecotourism. Cuma kita kena upgrade, dan kita kena buat laluan yang baik, dan kita kena latih maling-maling gunung ini untuk dijadikan sebagai satu punca pendapatan sampingan bagi mereka. Jadi apa yang kita ada tadi? Kita ada air panas, kita ada border town, kita ada kampung Taman Tasik Takung, kita ada Istana Raja Reman, kita ada kebun ataupun agro-tourism attraction. Kita ada tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada juga Gua Gendang 6. Kita ada Gunung Sejuk 7. Apa yang kita ada, tetapi kita belum lagi sampai ke tahap satu yang boleh kita jadikan sebagai produk yang baik, yang menarik, ialah Mijih Timah, Lombong Mijih Timah. Saya pernah bincang dengan pengusaha Rahman Hidrolik, dan mereka agak bersetuju dengan pandangan untuk kita majukan kawasan tersebut sebagai satu daya tarikan. Cumanya mereka adalah kawasan kerja. Kita kena ada satu lagi MOU, persefahaman dengan mereka untuk kita wujudkan satu museum yang boleh dijadikan sebagai daya tarikan pelancong. Jadi kita ada 7-8 di sana. Dan satu lagi yang mungkin projek ini masih lagi tergendala ialah Taman Buloh, yang masih lagi tidak dapat direalisasikan. Yang satu juga ialah satu daya tarikan yang boleh kita majukan. So hampir 10 sebenarnya produk-produk pelancongan di dalam kawasan Pekalan Hulu yang boleh kita majukan. Ini semua perlu kita rangkumkan, yang kita perlu letakkan di dalam kita punya virtual keruh yang saya maksudkan tadi. Jadi benda yang pertama, komponen pertama ialah berkenaan dengan kedai maya. Komponen yang kedua ialah pelancongan. Yang komponen yang ketiga ialah perkhidmatan, services, servis ataupun perkhidmatan agensi-agensi kerajaan, dan juga angkutan awam, dan juga perkhidmatan penghantaran, delivery sistem yang baik, yang perlu kita masukkan semua komponen ini dalam virtual keruh yang saya maksudkan sebentar tadi. Akhirnya nanti tuan-tuan, mereka yang berada di luar sana akan nampak apa yang ada dalam keruh, dan apa yang keruh, penduduk keruh sendiri, dia boleh tahu apa sebenarnya yang ada di dalam keruh kita sendiri. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kalau kita duduk di Kampung Selawung contohnya, kita tidak boleh keluar ke Pekan Keruh sebab ada sekatan COVID. Kita masih lagi boleh akses kepada kedai buku Ali untuk membeli buku-buku dan surat khabar, kerana kita ada virtual keruh. Sama juga kita duduk di Kampung Tasik, kita nak pergi ke Pekan Keruh tak boleh sebab ada COVID dan kita takut untuk COVID dan sebagainya. Maka kita masih lagi, kita nak beli ayam di pasar basah.
kita masih lagi boleh membeli ayam dengan cara melayari virtual keruh. Sama je kita pergi ke keruh, ada juga di dalam apa yang ada di keruh, ada di dalam virtual keruh kita. Itu sebenarnya konsep yang saya ingin bawa. Ini adalah satu yang ideal, ya, tapi tidak mustahil untuk kita jayakan. Kita perlukan kerjasama daripada berbagai pihak. Kita perlukan kerjasama daripada badan-badan korporat. Kita perlukan kerjasama daripada badan-badan swasta. Kita perlukan kerjasama daripada semua pemilik-pemilik kedai di Pekan Keruh. Kita perlukan kerjasama daripada semua agensi-agensi kerajaan yang ada dalam Pekan Keruh. Kita perlukan kerjasama daripada semua pihak untuk kita jayakan benda ni. Dan yang paling penting ialah kerjasama daripada masyarakat dan penduduk Keruh. Tak kira daripada kampung Tasik, kampung Selaru, Pekan Keruh, kampung Padang Jenerih, pergi ke Padang Tamat, pergi ke kampung Kuak Hulu, Kuak Luak, Gok Yong dan sebagainya, pergi ke kampung Air Panas, kampung Feldal Pandanerik, masuk ke Kelian Intan, ya, naik atas lagi ke kampung Pahit dan sebagainya. Ini semua, mereka semua perlu mengangkat idea ini dan menjadi suatu suara pendesak untuk menjayakan benda ini. Bukan setakat menjayakan, tetapi juga menggunakan aplikasi ini supaya dia dapat menjana satu momentum yang besar untuk dijadikan sebagai satu yang realiti. Jadi saya harap benda ni boleh berjaya. Saya looking forward untuk melihat perkembangan benda ni. Ini adalah lontaran awal saya dari segi idea. Mungkin akan ada orang lain yang akan implement, saya tak kisah. Tapi kalau boleh saya nak implementkan. Kalau ada orang yang nak implementkan benda ni adalah kebajikan dan kebaikan bersama. Saya lontarkan untuk kita fikirkan dan kita jayakan, insya-Allah. Ya, itu saja daripada saya. Sebarang komen ataupun jika anda bersetuju dengan pandangan ini, boleh PM saya ataupun boleh komen, ya. Jika anda ada satu idea untuk penambahbaikan, boleh maklumkan kepada saya. Dan sudah pasti banyak cabarannya, antaranya ialah cabaran internet yang tidak stabil. Itu juga perlu kita atasi dan perlu kita selesaikan masalah itu. Di kampung Tasik, di Kelian Intan contohnya, di Kuak Hulu ada setengah-setengah kawasan yang tidak dapat capaian internet. Jadi saya benda ni kita dah bangkitkan banyak kali, tapi masih lagi belum berjaya untuk diatasi. Mudah-mudahan akan berjaya dalam masa yang terdekat, supaya kita boleh laksanakan the virtual keruh dengan jayanya, insya-Allah. Sebarang cadangan, sebarang komen boleh maklumkan kepada saya melalui PM, melalui komen dan melalui reply. Boleh juga berjumpa dengan saya pada bila-bila masa. Terima kasih kerana meluangkan sedikit masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.